Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih kepada pihak Bakib, kepada Cik Syakira, Puan Khadijah yang sudi mengurus atur program mingguan kita pada hari ini. Seterusnya, terima kasih banyak-banyak saya kepada tuan-tuan, puan-puan yang terus-menerus memberikan komitmen untuk mempelajari kitab Allah. Di celahan-celahan masa kita meneruskan rutin seharian di Petronas, dan saya tidak mahu menjadikan sesi 55 minit ini satu sesi yang sekadar tuan-puan mendapat maklumat, mendapat ilmu. Tetapi saya banyak kali berdoa kepada Allah supaya mereka yang dipilih Allah untuk hadir ini memperolehi sesuatu yang praktikal untuk diamalkan. Bukan sekadar ilmu tetapi amalan. Berpedomankan kisah-kisah di dalam Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini saya akan memulakan perkongsian mengenai dua orang Nabi, iaitulah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Kisah kedua-dua Nabi ini adalah kisah yang sangat indah. Dan istimewanya kedua-dua Nabi ini sehingga Allah memperuntukkan satu surah yang khusus untuk menceritakan tentang kedua-dua Nabi ini. Nabi Yusuf ada satu surah, Nabi Musa ada satu surah. Dan di dalam kedua-dua surah ini anda tidak akan bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Dalam surah Yusuf, tuan-puan tak jumpa nabi lain kecuali ayah Nabi Yusuf, iaitulah Yaqub. Tak ada cerita lain dalam surah tersebut. Dan ada lagi satu surah yang tiada cerita melainkan mengenai Nabi Musa alaihissalam. Itulah surah yang dinamakan surah Al-Qasas. Dan apa yang akan berlaku adalah banyak kepada saya membuat perbandingan. Bagaimana banyak perkara yang kebetulan ada persamaan antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihissalam. Untuk makluman, Nabi Yusuf bertanggungjawab membawa keluarganya ke Mesir daripada Palestin. Nabi Yusuf memulakan kehidupannya di mana? Di Palestin. Tetapi akhirnya perjuangannya adalah di Mesir. Tetapi Nabi Musa pula sebaliknya. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir, membesar di Mesir. Tetapi perjuangannya berkesudahan dengan menuju ke Palestin. Jadi jarak Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihissalam menurut sejarawan lebih kurang 300 tahun. Lebih kurang 300 tahun. Jadi Nabi Musa perjuangannya adalah untuk membebaskan 12 kabilah Bani Israel yang dijajah dan dijadikan hamba oleh Fir'aun atau Ramses II. So perjuangan Nabi Musa alaihissalam adalah untuk memerdekakan 12 kabilah Bani Israel. 12 kabilah itu bukan sedikit jumlahnya, tuan-puannya, jumlahnya sangat besar. Setengah ulama kata jumlah mereka hampir 180,000. 12 kabilah ini. Soalannya adalah daripada mana datangnya 12 kabilah ini? 12 kabilah Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. 12 kabilah itu berasal daripada 12 orang anak Nabi Yaqub. Ya. 12 orang anak Nabi Yaqub, iaitulah 10 plus 2. Ya, 10 dari ibu isteri pertama Yaqub dan 2 Yusuf dan Bunyamin adalah dari ibu yang kedua. Baiklah. Sebagai permulaan kepada siri yang pertama ini, ada baiknya saya memberikan gambaran secara umum perjalanan hidup kedua-dua Nabi ini supaya tuan-puan memahami jadual yang saya telah letakkan di muka surat terakhir buku saya, iaitulah halaman 266 sampai 298.
Saya faham hari ini mungkin ramai yang terlupa nak bawa sebab mungkin saat akhir dimaklumkan. Jadi saya tak banyak guna buku hari ini, tetapi mulai minggu depan bawalah kitab kuning ni. Ya, bawalah kitab saya ni untuk memudahkan kita rujuk. Ya. Tuan-tuan tak perlu baca sebelum datang kuliah saya, just untuk anda merujuk semasa saya menerangkan. Baik. Cerita Nabi Yusuf alaihi salam membabitkan 3 mimpi. Saya akan ringkaskan lebih kurang cerita Nabi Yusuf alaihi salam ni, cerita mengenai apa dia? Cerita Nabi Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 dalam Al-Quran. Ia adalah cerita tentang perjalanan mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Dan anda akan dapati dalam surah tersebut ada 3 mimpi. Surah ini ada 111 ayat, tetapi perjalanannya adalah perjalanan ke arah mimpi yang pertama menjadi kenyataan. Itulah surah Yusuf. Panjang mana pun cerita, dia nak bagi tahu akhirnya mimpi beliau melihat 11 planet, matahari dan bulan sujud. Itulah permulaan cerita Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Baginda bermimpi melihat 11 buah planet dan 1 matahari dan 1 bulan sujud kepada baginda. Dan mulai daripada mimpi tersebut adalah cerita bagaimana proses menuju kepada mimpi itu menjadi kenyataan. Hidup ni kena ada mimpi, tuan-tuan. Hidup ni kena ada wawasan. Tak kisahlah 2020 ke 2050 ke, tak kisahlah. Tetapi kena ada mimpi, kena ada impian. Ini antara tadabbur surah Yusuf. Seseorang manusia mukmin, hidup ini biarlah ada mimpi dan impian. Karena surah ini akan menerangkan bagaimana proses mimpi ini berlaku. Segala cerita yang tiada kaitan dengan bagaimana mimpi ini akan berlaku dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat objektif ketika menurunkan sesuatu cerita. Apa yang tiada kaitan dengan objektif akan disingkirkan. Maknanya maklumat itu tiada keperluan. Kalau anda mau kaji, silakan. Tetapi ia tiada kaitan dengan tujuan surah ini diturunkan, iaitulah untuk memberitahu mimpi ini pasti akan berlaku. Sebagaimana Rasulullah pernah bermimpi baginda menunaikan umrah di Masjidil Haram. Mimpi itu berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Tetapi Allah Ta'ala nak bagi tahu, bila kamu mimpi wahai Rasulullah tentang masa depan, dia bukan mainan tidur. So Nabi, apa yang Nabi mimpi, ia pasti akan berlaku. It is a matter of time sahaja. So Nabi bermimpi tahun yang ke-6 Hijrah. Baginda menunaikan umrah tanpa sebarang halangan dan sekatan daripada polis-polis Quraisy. Jadi ini menunjukkan Nabi akan menawan kota ini dengan keamanan. Akhirnya mimpi itu berlaku 2 tahun selepas itu. Tetapi Yusuf, mimpi nak berlaku bukan 2 tahun selepas beliau bermimpi. Ulama kata 30 tahun. Proses mimpi itu akan berlaku. Kemudian anda akan dapati Yusuf alaihi salam tidak disukai oleh adik-beradiknya. Dicemburui oleh saudara-saudaranya, oleh abang-abang tirinya. Sehinggalah akhirnya mereka mengatur konspirasi untuk menjatuhkan Yusuf ke dalam telaga. Asal plan mereka adalah untuk membunuh. Tetapi mereka review balik keputusan itu. Lalu mereka memilih untuk pisahkan sahaja Yusuf. Dan akhirnya mereka memilih untuk campakkannya ke dalam telaga. Dan dibiarkan mati di dalam telaga. Lalu mereka berjaya mendustakan Nabi Yaqub dengan mengatakan Yusuf telah dimakan serigala. Tetapi Allah selamatkan Nabi Yusuf, walaupun katanya 3 hari 3 malam bersendirian, remaja 12 tahun dalam telaga, di tempat yang mana orang jarang lalu di situ. Tetapi inilah yang menyebabkan saya namakan tajuk perkongsian saya ini, indahnya tadbir ilahi. Kerana menurut logik
kanak-kanak ini sudah boleh mati pada bila-bila masa. Tetapi kebetulan kafilah dagang Mesir melalui laluan di mana telaga Yusuf berada di situ. Mereka pula kebetulan dahaga, dan kebetulan air minuman mereka sudah kehabisan. Lalu mereka terdesak untuk mencari air. Mereka pun menghulurkan timba, lalu mereka menemui kanak-kanak remaja di dalam telaga tersebut. Akhirnya kafilah ini membawa kanak-kanak ini pergi ke tempat destinasi mereka, iaitulah Mesir. Sebab kanak-kanak ini tidak memberitahu kepada kafilah ini, dia mau ni anak siapa, ditanya tidak dijawab. Duduk mana? Ayah nama siapa dia? Jadi Yusuf alaihissalam kelihatannya tidak memberitahu, dan kelihatannya sudah memahami pesan ayah, mimpi kamu akan berlaku. Dan reda sahaja pada segala perkara yang akan berlaku untuk menuju kepada mimpi tersebut. Ayah reda, anak pun reda. Jadi bila sampai di Mesir, dibawa oleh kafilah dagang ini, Yusuf yang berusia 12 tahun ini telah dijual oleh kafilah ini. Sebab kafilah ini tidak bersedia untuk memelihara kanak-kanak ini. Tetapi pada masa yang sama, untuk membiarkan dia di lokasi telaga tadi pun mereka tak sanggup. Jadi mereka nak escape dengan cepat daripada dipertanggungjawabkan dengan kanak-kanak ini. Lalu mereka jual dengan harga yang murah. Bila jual dengan harga yang murah, jual, siapa dia nak beli budak ni? Jadi semua orang boleh beli kan? Bila harga murah, tanpa GST pula tu. So, semua orang nak beli. Kebetulan, anda cuba kira berapa kebetulan saya sebut. Kebetulan semasa Yusuf dijual dengan harga yang murah, Menteri Kewangan Mesir sedang berada di lokasi pasaraya jualan hamba tersebut. Kerana kebetulan menteri sedang turun berkempen mungkin. Menteri mungkin sedang memerhatikan apa yang dilakukan oleh rakyat jelata. Jadi menteri ini bersama dengan isterinya yang terkenal namanya Zulaikha, bila tengok hamba ini yang bernama Yusuf, kanak-kanak ini, dia tak ada hati pada mana-mana hamba. Tapi kebetulan bila dia tengok Yusuf ni, kanak-kanak lain yang dijual, dia tak berkenan. Tapi tengok kanak-kanak yang bernama Yusuf ini, dia rasa simpati. Lalu dia berkata kepada isterinya, yang kita ambil dia sebagai pekerja kita, atau entah boleh jadi anak angkat kita. Jadi Yusuf alaihissalam akhirnya telah memulakan kehidupan baru dalam istana Menteri Kewangan. Memulakan kehidupan baru dalam istana Al-Aziz. Jadi umur 12 tahun, kini usianya mungkin telah mencecah 30 tahun. Mungkin. Selama Nabi Yusuf membesar di bawah peliharaan, perlindungan menteri ini. Menteri ini sangat menjaga kebajikan Yusuf. Dan Yusuf bekerja sebagai pekerja yang sangat komited dengan tugas-tugas yang diarahkan oleh majikannya, iaitulah Al-Aziz. Al-Aziz bukan sahaja menjadikan beliau sebagai pekerja, Al-Aziz juga transfer knowledge, berkongsi maklumat kepada anak angkatnya ini atau pekerjanya ini tentang ekonomi Mesir. Sehinggalah pada usia 30 tahun, dari 12 hingga 30, ketika Al-Aziz membesarkan kanak-kanak ini, isteri Al-Aziz bermasalah. Yusuf memahami Allah mengujinya dengan ketampanan. Jadi beliau meminimumkan masa berada di luar. Batu cerita Nabi Yusuf ni anda takkan jumpa kecuali dalam satu surah je. Dia tak muncul di banyak surah. Muncul banyak kali ni, kalau orang tu cantik dia tak elok lah. Dia kena muncul sekali je. Dan sekali dia muncul, wow. Cukup sekali. Bila dah cantik tu, jaga elok-elok. Jangan terlalu menayangkan untuk tontonan umum. Biarlah orang-orang tertentu saja menikmati kecantikan kita. Melainkan apa yang zahir daripada diri kita. Melainkan yang zahir. Jadi Yusuf alaihissalam akhirnya diganggu dan digoda oleh Zulaikha. Zulaikha telah curang kepada suaminya. Hinggalah pada satu hari beliau mengatur konspirasi untuk menyentuh dan bersama dengan Yusuf alaihissalam.
Yusuf alaihissalam mengelakkan daripada perbuatan perzinaan tersebut. Baginda telah melarikan diri sejauh-jauhnya daripada godaan Zulaikha. Dan akhirnya semasa Yusuf melarikan diri dan Zulaikha mengejarnya, apabila Yusuf berjaya melarikan diri keluar daripada bilik Zulaikha, kebetulan suaminya, yakni suami Al-Aziz, berada di rumah. Sedangkan Zulaikha diberitahu suaminya overseas hari ini. Macam mana Abel boleh balik awal ini? Bapa tak hello lebih awal. Jadi kebetulan suami itu duduk kat luar bilik dah. Semasa Yusuf telah berjaya lolos, melepaskan dirinya daripada dikejar oleh Zulaikha. Lalu si suami mengesyaki sesuatu yang kurang baik telah berlaku. Lalu Zulaikha defend dirinya dan memfitnah Yusuf yang sebenarnya memulakan angkara perzinaan ini. Yusuf mempertahankan dirinya bahawasanya bukan dia yang memulakan dan sebaliknya isteri kamu, wahai Al-Aziz. Lalu kebetulan semasa Al-Aziz buntu siapa yang benar ni? Kamukah Yusuf atau kamu Zulaikha? Jadi salah seorang daripada pegawai Al-Aziz lalu ke area itu semasa berlakunya kekeliruan. Pegawai Al-Aziz ini diberikan ilham untuk menyelesaikan kes ini dengan berkata, kita lihat baju terkoyak di belah mana. Kalau baju terkoyak di belah depan, maknanya Zulaikha adalah benar, Yusuf bersalah kalau koyak di depan. Tapi kalau baju koyak di belakang, maknanya Yusuf yang nak lari, Zulaikha yang mahukan Yusuf. Tak dapat tubuh, dapat baju pun tak apa. Lalu terbukti Zulaikha salah dan Yusuf benar. Tetapi Zulaikha tidak diberikan apa-apa tindakan pun oleh suaminya. Suaminya pula hanya memerintahkan kepadanya, mohon ampun pada Tuhanmu, okey? Hanya memerintahkan untuk memohon ampun sahaja kepada Tuhannya. Sebab sudah terbukti curang. Dan Yusuf pula diperintahkan untuk, jangan royak kau siapa-siapa lah kes ni dah. Biar kita bertiga dan berempat sajalah tahunya. Tapi kebetulan mulut manusia ni tuan-tuan faham-faham lah. Sedikit kelemahan pun, kalau dah membabitkan orang politik, viral adalah satu keperluan. Maka satu Mesir berbincang pasal skandal Zulaikha. Satu Mesir berbincang, Zulaikha dan suami tertanya-tanya, lagu mana boleh tular? Lagu mana boleh viral beh? Kita jaga molek Yusuf tak royak. Pengadil tadi pun tak beritahu. Tapi dalam istana ada banyak mata yang kurang senang dengan Al-Aziz ataupun isterinya. Lalu bila viral, wanita-wanita Mesir mula mengumpat dan mengatakan Zulaikha boleh berminat kepada pekerjanya sendiri. Aduh, dia tu suami orang, sudah bertitle isteri menteri, masih lagi berminat untuk menggoda hambanya sendiri. Aduh. Jadi bila kata-kata itu mula viral di Facebook, IG, dan kawan-kawan Zulaikha siap tagging dia lagi. Zulaikha ni bijak, dia tak cepat respon di ruangan komen. Dia tidak tekan butang marah, emoji itu. Dia buat satu plan di mana wanita Mesir akan datang satu jamuan besar, dan dalam jamuan ini aku akan beri kenyataan. Tetapi untuk aku beri press conference, aku perlu buat sesuatu supaya mereka nampak bahawasanya bukan aku yang bersalah bila aku goda Yusuf. Yusuf yang bersalah sebab dia handsome. Jadi semua sedia maklum, dalam jamuan tersebut selepas makanan berat, maka makan buah-buahan dengan pisau disediakan. Semasa semua isteri-isteri ini mula menikmati buah-buahan, mereka memotong buah-buahan itu.
Waktu itulah Yusuf diperintahkan untuk turun dan seluruh mata-mata wanita Mesir melihat wajah Yusuf alaihi salam. Allahu Akbar. Mereka terlupa bahawasanya pisau itu masih berjalan di atas buah, di atas jari mereka. Dan mereka tidak menyadari luka di jari mereka. Mereka tak sedar dah ngalir darah. Hanya kerana melihat wajah Yusuf alaihi salam. Lalu apabila tidak sampai 10-15 saat mungkin melihat wajah Yusuf, wanita Mesir sudah terlupa mengenai luka yang berlaku di jari mereka. Maka Zulaikha mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan, wanita-wanita Mesir, sudah, Yusuf masuk dalam. Aku 15 tahun boleh bersabar dengan Yusuf punya ketampanan. Korang 15 saat tak boleh tahan. Dan korang tuduh aku menggoda hambanya sendiri sedangkan sudah berkahwin. Hello. You all 15 saat boleh tumbang. Dan aku 15 tahun boleh bersabar. Kebetulan tahun ke-15 tu aku kantoi. Tapi at least aku sabar 15 tahun. Sis. Jadi kamu tak ada sebab untuk tuduh aku. Kamu tak ada sebab nak tuduh aku. Ini bukan masalah aku. Ini masalah kita. Yusuf yang menjadi punca. Dia cantik, dia tampan. Siapa suruh? Jadi ketika wanita-wanita Mesir ini pula dah tak tahan, Yusuf, kami mahukan paling kurang rambutmu sehelai, paling kurang stokinmu. Kami tahu kami tak dapat kamu, tapi sekurang-kurangnya berikan sesuatu kepada kami. Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, penjarakan aku lebih baik. Kalau beginilah keadaan dunia. Dunia menjadi sempit kerana syahwat manusia. Lalu Allah mustajabkan permintaan Yusuf, iaitulah dengan asbab Zulaikha yang bimbang peristiwa Yusuf ini akan terus memberikan pukulan yang buruk kepada beliau dan suami. Maka beliau membuat keputusan dan mempengaruhi suaminya untuk memenjarakan Yusuf buat seketika. Sampai keadaan stabil, bebaskan balik untuk Zulaikha kembali meneruskan usaha. Tapi buat sementara ini abang penjarakan dulu bang. Susahlah. Dah lah orang Mesir pun nak dia. Saya ni pun abang tahulah. Saya tahulah abang suami saya, tapi abang penjarakanlah lebih selamat. Baik. Dalam penjara, mimpi kedua berlaku. Tetapi bukan Yusuf banduan yang sepenjara dengan Yusuf. Kebetulan ya, semasa Yusuf merengkuk dalam penjara, yang duduk satu sel dengan dia adalah mereka yang mengalami mimpi yang aneh. Tengok macam mana. Tak ada benda kebetulan tuan-tuan. Allah plan, Allah rancang belaka. Saya tak boleh bayang kalau mereka yang satu sel dengan Nabi Yusuf tidak mengalami sebarang mimpi. Jadi kerana kedua-duanya ini bermimpi dan mimpi itu sangat aneh, lalu mereka berdua yang satu sel dengan Yusuf telah merujuk Yusuf. Yusuf, takbirkan mimpi kami. Yusuf akhirnya mentakbirkan mimpi tersebut. Dan mimpi tersebut tepat sekali takbirannya. Iaitulah salah seorang akan hidup dan salah seorang akan mati. Jadi, bila salah seorang akan hidup dan tafsiran itu benar, maka yang hidup itu telah kembali bekerja seperti biasa. Dua banduan ini rupa-rupanya adalah orang kanan Raja Mesir. Mereka ditangkap kerana ada pertuduhan mahu membunuh Raja Mesir. Seorang yang menyediakan roti, seorang lagi yang menyediakan arak. Mereka didapati ada usaha untuk membunuh Raja Mesir. Tetapi yang dikatakan oleh Yusuf, berdasarkan mimpi kamu ni kamu akan hidup, beliau adalah yang menyediakan arak. Beliau dikatakan oleh Yusuf, kamu akan kekal hidup berdasarkan mimpi ini, dan kamu yang menyediakan roti minta maaf, kamu akan mati. Dan tafsiran itu benar. Yusuf telah benar dalam tafsirannya, dan inilah kepakaran Nabi Yusuf alaihi salam. Ini mukjizat Nabi Yusuf, mewarisi daripada Nabi Yaqub. Dan akhirnya
banduan yang hidup tadi, yang telah dilepaskan tadi, kembali bekerja dengan Raja Mesir. Beliau bebas daripada pertuduhan bunuh. Maka tahun demi tahun berjalan seperti biasa. Tiba-tiba kebetulan Raja Mesir pula bermimpi yang aneh. Raja Mesir bermimpi sesuatu yang aneh yang kebetulan tiada pakar tafsir mimpi boleh mentafsirkan mimpinya. Lalu yang bekerja dengan raja tadi, yang menyediakan arak kepada raja tadi, dia terus teringat siapa? Yusuf. Tuanku, mimpi saya pernah ditafsirkan dengan tepat oleh seseorang dalam penjara. Tuanku, berikan kepada saya masa untuk saya mendapatkan tafsiran mimpi tuanku daripada beliau. Dia ringkaskan cerita, Yusuf mentafsirkan mimpi Raja Mesir, dan Raja Mesir mendapat tahu tafsiran mimpi daripada Nabi Yusuf dalam penjara. Lalu beliau memerintahkan supaya Yusuf dibebaskan untuk bekerja dengan Raja Mesir. Tetapi Yusuf AS tidak mahu dibebaskan, melainkan dia dibersihkan terlebih dahulu daripada pertuduhan Zulaikha. Maka selepas mahkamah membuktikan Yusuf bersih dan Zulaikha yang bersalah, beliau sendiri mengaku, maka Yusuf akhirnya bebas selepas hampir 8 tahun merengkuk dalam penjara. Ini kata ulama lah. Maka beliau bekerja sebagai Raja Mesir. Raja Mesir kata, Yusuf, jadi PA saya. Boleh? Yusuf kata, tak nak. Jadi PA apa barang? Saya memerlukan Kementerian Kewangan. Berikan saya Menteri Kewangan kerana mimpi tuanku ada kaitan dengan urusan kewangan negara. Mimpi tuanku ada kaitan dengan perbendaraan negara. Maka kerana tiada orang berintegriti di situ, biar saya yang menguruskan. Bukan saya mahu jawatan, tetapi kerana saya ada kemampuan untuk menguruskan, sebab saya belajar daripada arwah Al-Aziz. Dan kebetulan saya orang yang paling telus. Kalau tuanku tahu siapa saya dalam penjara 8 tahun. Jadi akhirnya baginda menjadi Menteri Kewangan Mesir di zaman Al-Malik. Dan di sinilah berlakunya kedatangan saudara-saudara Yusuf. Diorang datang Mesir 4 kali. Semasa Yusuf menjadi menteri di Mesir, datanglah saudara-saudaranya, iaitulah 10 orang daripada Palestin. Kenapa dia orang datang? Kerana telah berlaku El Nino, kemarau luar biasa 7 tahun di bumi Timur Tengah. Jadi bila makanan gandum dah habis di Mesir, di Palestin, bijaksananya Al-Aziz, iaitulah Yusuf, dia sudah plan macam mana nak saving gandum negara Mesir. Jadi tuan-tuan, kali pertama 10 orang saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir nak minta tolong gandum. Kami nak gandum, wahai kerajaan Mesir. Kami dapat tahu tak ada kerajaan yang boleh menyediakan gandum sepanjang kemarau 7 tahun ini kecuali kerajaan Mesir. Jadi kami datang daripada jauh nak minta tolong menteri yang sangat budiman. Depa 10 orang ni tak dapat detect yang menteri itu sebenarnya adalah adik dia orang sendiri, yang dia orang humban dalam telaga 30 tahun lepas. Tetapi Yusuf boleh detect. Habis-habis aku sapa dah weh, mari jauh. Tapi adakah Yusuf kata, jaga demo 30 tahun lepas demo buat gapo kau kawin? Jadi lon ni hamba ada kuasa, hamba akan balas dendam pada demo belaka. Tak, dia tak kayak gitu. Jadi diringkaskan cerita, Yusuf menyedari adik-beradiknya dah sampai nak minta gandum. Mereka tak dapat detect Yusuf, tapi Yusuf dapat detect itu mereka. Lalu strategi Yusuf adalah, saudara-saudara akan dapat gandum
Tetapi minta maaf, saya tak boleh beri sekarang. Sebab anda tak cukup 11. Sebab tadi sepanjang saya sebagai menteri dan saudara-saudara datang daripada Palestin, kita berbincang sambil-sambil bahagi gandum. Ingat lagi kan saya tanya adik-beradik ada beberapa orang kan? Saudara-saudara sini kata ada 11. Sedangkan yang datang 10 orang. Jadi dalam polisi pembahagian gandum, semua wakil keluarga kena datang. Jadi siapa suruh terlepas cakap sebut 11? Kalau sebut 10 selamat lagi. Jadi Yusuf ni bijak. Jadi kerana kamu kata ada 11 seorang lagi kat mana? Kenapa tak datang sekali? Ada masalah ke dengan seorang lagi tu? Dalam hati adik aku tu, Bunyamin. Jadi gandum telah kita kata KIV ya. Saya nak bagi kamu gandum ni, tapi tolong datangkan seorang lagi daripada Palestin, minta maaf, datangkan. Baru saya beri gandum. Tuan-tuan, Palestin, Mesir, bukan KLCC ke LRT tu. Jauh. Jadi, ya Allah, mereka kembali ke Palestin dan mereka meminta kepada ayah Yaqub, berikan kami Bunyamin. Nabi Yaqub merayu, dah. Aku dah tak sanggup bagi sesiapa pun daripada anak-anakku kepada korang. Kerana apa yang berlaku kepada Yusuf boleh jadi berlaku kepada adiknya Bunyamin. Tetapi selepas merayu, akhirnya Yaqub melepaskan dengan redha. Apa berlaku adalah kehendak Allah. Jadi bila sampai saja ke Mesir untuk mendapatkan gandum yang telah ditahan, maka adik-beradik ini sudah meyakini mereka akan dapat pulang dengan gandum. InsyaAllah, 11 gandum dengan 11 orang adik-beradik akan pulang ke Palestin di kemarau yang panjang. Mereka sudah ada bekalan. Tetapi Yusuf AS bijak. Beliau bukan balas dendam, beliau mahu mentarbiah abang-abangnya. Surah Yusuf surah dakwah. Surah dakwah kepada orang yang paling kamu dekati. Kadang-kadang kamu gairah nak ubah negara. Adik-beradik kamu tak ubah. Kamu gairah nak ubah orang itu, orang ini. Sedangkan bos kamu, majikan kamu, Zulaikha, kamu tidak memikirkan macam mana nak dekati mereka. Macam mana nak dakwah mereka. Surah Yusuf ni tuan-tuan adalah surah dakwah kepada orang yang dekat dengan kita. Dalam penjara ada 2 orang, Nabi Yusuf berdakwah. Jadi Nabi Yusuf memikirkan macam mana aku nak tarbiah saudara-saudaraku ini. Akhirnya dia buat satu taktik di mana tadi gandum kena tahan. Sekarang Bunyamin kena tahan. Yang lain boleh balik, tapi Bunyamin minta maaf dia tak boleh balik sebab kami kehilangan bekas emas untuk ambil gandum masuk dalam guni. Dan kami temui bekas emas ini dalam guni Bunyamin. Jadi minta maaf, Bunyamin ditahan menurut peraturan negara Mesir. Sebenarnya ni konspirasi dah antara Yusuf dengan Bunyamin. Dan dia ada sebab untuk melakukan sedemikian. Akhirnya, ya Allah, mereka tak tahu nak jawab apa pada mak ayah diorang. Maka akhirnya mereka melaporkan apa sahaja yang berlaku kepada ayahnya, dan ayahnya telah menangis kerana mendapat tahu Bunyamin kena tahan. Menangis sampai buta. Menangis sampai buta kerana 2 tragedi serentak. Satu babitkan Yusuf, kedua babitkan adiknya. Masa terus berlalu, bekalan sudah habis. Bunyamin pun tiada lagi di Palestin. Maka kali ketiga mereka datang ke Mesir. Mereka datang kerana bekalan benar-benar sudah kehabisan. Dan mereka memohon ihsan daripada Menteri Kewangan Mesir. Kami dah tak ada apa-apa mahu digantikan kepada kerajaan untuk gandum kami. Sebab polisi Nabi Yusuf, kamu nak gandum, beri something kepada kami. Berikan kraftangan apa-apa untuk menjadi barang berharga bagi kerajaan. Sebab strategi Yusuf bijak, dia tidak mahu rakyat manja. Bertongkatkan bantuan. Mahu bantuan, do something. Ada sesuatu yang kamu boleh lakukan untuk kerajaan. Jadi mereka dah tak ada apa-apa nak beri kepada kerajaan Mesir. Mereka hanya merayu ihsan sahaja. Dan pada waktu inilah Nabi Yusuf membuat pengakuan. Wahai saudara-saudaraku, masihkah kamu ingat apa yang kamu buat kepada Yusuf 30 tahun lepas? Yusuf, kamu? No. Kamu ke? Kami tak percaya. Jangan pelawak. Sayalah Yusuf itu.
Saudara-saudari, kalau baca daripada awal surah ni, memang boleh menangis bila sampai kepada Yusuf mengatakan, hari ini tiada sesiapa pun akan mencela kamu, wahai saudara-saudaraku. Dan hari ini aku akan memohon ampun kepada Allah atas apa yang kamu lakukan kepadaku 30 tahun lepas. Luar biasa akhlak Nabi Yusuf AS. Akhirnya Yusuf AS memerintahkan saudara-saudaranya untuk pulang ke Palestin, bukan sekadar dengan gandum, tetapi dengan bajunya untuk diberikan kepada ayahnya, dengan harapan buta mata ayah kembali pulih. Dan akhirnya pulih. Waktu surah Yusuf ni tuan-tuan, tak ada benda dalam hidup anda kecuali ada dalam surah Yusuf. Masalah perubatan? Ada. Masalah nak jadi pemimpin, nak jadi ahli politik, ada contohnya. Nak jadi anak, nak jadi ayah, nak jadi majikan, nak jadi pendakwah, pencetus rumah, nak jadi... Subhanallah, anda akan dapati surah Yusuf sangat komprehensif, menjawab segala masalah-masalah anda dalam kehidupan. Akhir sekali bila datang kali yang keempat, mimpi pun berlaku. Mimpi yang pertama pun berlaku. Iaitulah akhirnya Yakub sampai, saudara-saudaranya sampai dan mereka sujud kepada Yusuf AS. Demikianlah lebih kurang cerita Nabi Yusuf di dalam surah Yusuf. Kalau faham cerita ni, anda akan faham jadual tu. Kalau tak faham cerita ni, susah nak faham jadualnya. Sekarang, dalam saki baki masa yang ada, saya nak bawa cerita Nabi Musa pula dalam suratul Qasas secara ringkas. Supaya minggu depan, kita boleh pergi pada jadual tu. Dan tuan-tuan bawa lah buku. Setakat ni ada soalan pasal Nabi Yusuf. Memang sinopsis dia tu. Memang ringkasan je. Memang ringkas. Ustaz, saya pernah tengok dekat YouTube kisah Nabi Yusuf ni. Ayat dia kata Nabi Yakub buta semasa dia lahir bila Nabi Yusuf hilang. Tapi yang Ustaz kata tadi, bila Bunyamin yang tak balik. Quran kata tangisan sampai buta tu selepas kehilangan Bunyamin. Bukan sebaik sahaja Yusuf dihumban ke dalam telaga. No. Ada lagi? Apa hikmahnya Allah mention nama Zulaikha dalam Al-Quran? Apa hikmahnya Allah mention nama Zulaikha? Saya rasa soalan yang terbaik, apa hikmah Allah tidak sebut nama Zulaikha? Oh, dia tak sebut. Tak sebut. Oh, tersebut. Jadi dah ubah dah soalan. Jadi soalan pun, apa hikmah Allah sebut ke apa hikmah Allah tak sebut? Saya rasa bila saya ubah soalan tu, tak jadi tanyalah kan. Tapi sebenarnya ada hikmah puan, kalau puan nak jawapan boleh, saya boleh berikan nanti. Apa hikmah Allah tak sebut nama Zulaikha? Sebagaimana Allah tak sebut nama saudara-saudaranya. Allah tak sebut nama dua banduan tu. Allah tak sebut nama Raja Mesir. Banyak perkara yang misteri dalam surah ini. Tetapi izinkan saya, apa contoh yang perbataan dalam surah Yusuf? Dia bukan sesuatu benda Allah boleh jadikan asbab, meskipun baju, untuk merawat buta. Ubat hanya asbab, musabbab dia Allah. Jadi Allah jadikan alam ini banyak yang boleh menjadi ubat kepada penyakit. Jadi Allah nak motivasi kita kaji alam ni. Terlalu banyak misteri. Tetapi kalau dikaji, banyak penyakit manusia boleh dirawat. Tetapi kalau kamu kaji dan berjaya menemui pelbagai jenis ubat, jangan kamu kata kamu sembuh sebab ubat. Kamu sembuh sebab Allah. Sebab tak logik. Baju Yusuf boleh menyebabkan buta mata hilang. Tetapi kalau dah Allah jadikan pada asbab itu, cara Allah bertindak, maka carilah asbab itu. Jadi di alam ini, di hutan mungkin, herba-herba tanah mungkin, pada daun-daun kayu mungkin, pada madu-madu lebah ke, adanya jubah-jubah Yusuf, quote in quote, untuk merawat pelbagai jenis penyakit. Okey, ada lagi? Yusuf sajalah nampaknya hari ni. Tak apa, tak ada masalah. Masa yang Zulaikha tarik baju Yusuf
Yusuf dan tarik balik baju Yusuf. apa ni, ada yang saya pernah ternampak dekat Ternampak kejadian tu? tak. Maksudnya dia kata apa ni, Al-Aziz tu panggil saudara dia yang ada baby kecil, so baby Bagus. betul ke? Itu riwayat yang ada dalam kitab tafsir kita hormati, iaitulah pengadil kepada seseorang yang berkata baju koyak di depankah atau di belakangkah. Dalam riwayat tafsir ada menyatakan adalah bayi berkata-kata. Kebetulan ada seseorang babysitter dalam istana tu yang bawa baby, dan semasa lalu dekat tempat Al-Aziz sedang mengendalikan siapa salah antara Yusuf dengan isterinya ini, bayi itu berkata-kata. Itu riwayat dalam kitab tafsir, kita hormati. Tetapi berdasarkan keterangan dalam Quran, tiada isyarat ia adalah ucapan bayi. Dan tiada perkataan daripada Nabi ia adalah ucapan bayi. Maka kita memilih pendapat yang lebih saya kira tenang, iaitulah ia adalah seseorang dari keluarga Zulaikha sendiri yang memberikan pendapat, dan kebetulan dia ada kemahiran dalam pengadilan. Kerana agak tidak boleh diterima akal bayi berkata-kata untuk memberitahu kebenaran, melainkan Nabi Isa bin Maryam. Itu sahaja cerita yang benar. Dari riwayat itu rupanya Israiliyat, cerita yang ada dalam Old Testament, Hebrew Bible. Jadi kita ni kalau boleh utamakan dahulu apa yang Quran kata secara jelas, and then kita boleh tapis tinggilah mana riwayat yang kita rasa membantu tadabbur ataupun tidak. Ada lagi soalan? Silakan tuan. Sebab mentafsirkan, mentahulkan mimpi ni satu benda yang raib. Betul. So, macam mana kalau dari segi kita nak membezakan mana yang Mana mimpi, mana mainan tidur? Kita ada dua masalah. Pertama, adakah itu mimpi yang benar atau ia hanya mainan tidur? Masalah yang kedua, kalau ia mimpi yang benar sekalipun, apakah tafsirannya? Untuk mengetahui mimpi itu benar-benar daripada Allah ataupun tidak, kerana mimpi kebiasaannya, jika seseorang yang tidur tersebut melalui proses-proses kerohanian seperti istikharah, seperti salat, taubat, ataupun seperti sekurang-kurangnya membaca surah-surah tertentu atau doa-doa tertentu sebelum tidur dan tidur dalam keadaan berwuduk, boleh jadi mimpi yang akan dianugerahkan Allah adalah mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar ini berbicara tentang masa depan. Boleh jadi kalangan kita yang dipilih Allah untuk diberitahu tentang masa depan lebih awal. Tetapi kesukarannya adalah perkara yang kedua, bagaimana untuk memahami tafsiran ini. Maka dalam hal ini tuan-puan perlu belajar daripada asatizah para ulama yang memang menulis kitab yang khusus mengenai tafsir mimpi. Saya tidak ingat apakah kitab tersebut. Kalau saya ingat, saya akan beritahu pada minggu depan. Memang kitab tersebut khusus untuk menghuraikan tanda-tanda dalam mimpi dan adakah ia boleh memberitahu sesuatu tentang masa depan. Tetapi bagi saya, pendirian yang paling selamat tuan, sekiranya mimpi itu mimpi yang baik, maka bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan anda bermotivasi untuk meneruskan kehidupan. Dan sekiranya dalam mimpi itu ada tanda-tanda yang buruk dan mimpi itu benar, jangan biarkan mimpi itu menyebabkan anda tidak beramal dan tidak bertindak apa-apa. Kerana perkara tentang masa depan bukan dalam kawalan kita. Jadi mungkin mimpi itu hanya ujian daripada Allah kepada anda. Maka ada sesuatu yang anda kena pelajari daripada ibu Musa. Walaupun ada kerisauan, dan Allah kata insya-Allah bayi itu akan datang kepada kamu, sebab ulama kata ibu Musa mengalami mimpi. Mimpi itu yang bersifat wahyu. Dalam mimpi itu Allah tunjukkan macam mana bayi itu dikembalikan. Tetapi mimpi itu tidak menyebabkan dia goyang kaki ataupun resah tidak sepatutnya. Mimpi ataupun tidak bermimpi, anggap sahaja itu adalah anugerah Allah.
Yang penting kita diuji Allah dengan adakah kita bersabar, adakah kita beramal, adakah kita bertindak. Jadi maafkan saya tuan, kerana tidak boleh untuk menyebut dengan terperinci mengenai kitab yang saya rasa boleh dirujuk kalau anda berminat untuk membacanya. Kalau tak silap Ibnul Qayyim, nama apa entah, tak ingat dah kitab tu. Ada lagi soalan yang lain? 10 minit. Kita habiskan cerita Nabi Musa secara ringkas dalam suratul Qasas, dengan harapan tuan-puan datang minggu depan dengan buku saya, kita boleh tengok perbandingan yang begitu indah. Baik. Cerita Nabi Musa dalam suratul Qasas secara ringkas, saya akan tamatkan buku 2, membabitkan bukan 3 mimpi sebagaimana Nabi Yusuf, tetapi 4 orang wanita. Cerita dalam surah Yusuf, ramai tokoh-tokohnya adalah lelaki kan? Tetapi cerita Nabi Musa, kehebatan Musa kerana di belakangnya adalah wanita-wanita. Anda akan mendapati cerita Nabi Musa dalam suratul Qasas adalah cerita yang perjalanannya membabitkan 4 wanita. Wanita yang pertama namanya adalah ibunya. Wanita yang kedua adalah Asia. Wanita yang ketiga, cerita kakak dia. Siapa kata adik? Cubaan yang baik, insyaAllah. Wanita yang keempat adalah Madian. Baik. Cerita Nabi Musa dalam suratul Qasas bermula daripada bayi yang bernama Musa ini diperintahkan Allah. Cara untuk selamatkan bayi ini adalah wahai yukabid, namanya, letak ke atas sungai ni dan serah kepada aku akan uruskan, kata Allah. Lalu bila bayi itu diletakkan oleh ibunya dengan penuh redha dan taat pada perintah Allah, maka bayi itu diselamatkan perjalanannya menuju ke mana? Masuk ke dalam istana manusia mengaku Tuhan dan menyembelih bayi-bayi lelaki Bani Israel. Memang cantik sangat bayi itu masuk dalam istana tu. Kerana istana itu adalah istana pembunuh. Yang membunuh, menyembelih katanya 80,000 bayi-bayi lelaki Bani Israel sepanjang 2 tahun dia memerintah. Bila dia masuk di situ, bayi ini kebetulan disambut oleh isteri Firaun sendiri. Kebetulan dia mandi bersama dengan gundik-gundiknya mungkin. Dan bila dia nampak peti tabut itu, dia melihat ada bayi. Kebetulan wanita ini rasa simpati. Allah, comelnya budak ni, ya Allah. Jadi dia merayu kepada suaminya, abeh, bobol abeh, biarlah budak ni sorang aja. Hulai yang abeh nak bunuh, abeh bunuhlah. Tapi orang ni jangan. Tak tahu mari mana, tetapi mungkin anugerah daripada langit. Jadi Asyah berjaya mempengaruhi suaminya untuk tidak membunuh bayi lelaki ini. Dan sebenarnya itulah kesilapan paling besar Firaun. Itulah kesilapan besar dia. Dia telah bersimpati kepada isterinya yang bersimpati kepada bayi itu. Dan akhirnya bayi itu bila berada di dalam pangkuan Asyah, bayi ini menangis mahukan susu. Tetapi siapa yang boleh menyusukan bayi ini? Tak ada seorang pun penyusu-penyusu berjaya menyusukan bayi Musa. Apatah lagi susu botol. Tak boleh masa tu. Jadi mujurlah Allah perintahkan kepada ibu Musa, sebelum kau letak anak ni atas sungai ni, kau tolong susukan dulu. Rupanya ada sebab Allah perintahkan susu dulu budak tu, supaya bayi ini boleh ingat dari sumber itu sahaja susunya. So bila meraung-raung dalam istana Asyah, jadi Asyah, Firaun dan perempuan-perempuan yang beratur panjang nak menyusu kerana adanya ganjaran lumayan daripada Firaun, semakin lama semakin terdesak, sehinggalah adanya kakak Musa mainkan peranan. Kebetulan kakak Musa, kakak bayi Musa, berada dalam istana Firaun pada waktu itu. Ceritanya begini,
apabila ibu Musa meletakkan anak di atas sungai Nil, 3-4 jam lepas dia letak tu, dia didatangi satu gangguan. Jalakah aku buat saat ni tu? Benarkah tindakan aku letak anak aku sendiri di atas sungai Nil? Sepatutnya bila aku nak selamatkan nyawa anak aku daripada Firaun, aku peluk dia erat-erat dan biar aku mati dengan dia. Tetapi sekarang aku telah buang dia di sungai Nil. Suara gaib manakah tadi? Entah suara syaitan. Jadi nak tu maksudnya kakak Musa lah tu. Wahai Maryam, katakan nama dia Maryam. Maryam, tolong tengok adik kamu, Mama risau. So kakak dia ni follow peti bayi Musa ni daripada belakang rumah sampailah masuk ke istana Firaun. Lalu bila dia melihat depan matanya adik dia menangis merau-rau mahukan susu, dan semua wanita-wanita yang beratur panjang tu sudah gagal, maka dia yang turut sama beratur panjang ni mula bersuara. Permaisuri, saya ada cadangan. Tapi bukan saya nak menyusu dia lah. Saya nak cadang bayi ni bawa pergi satu nursery tu. Ada satu nursery tu bagus sangat. Sebenarnya dia nak kata bawa pada mak saya. Tapi budak ni bijak. Kata ulama, budak ni umur 12 tahun. Bijak dia, brilliant. Dia berjaya menunjukkan yang boleh menyusu bayi ni bukan mak kandung dia. Dia berjaya buat macam tu. Sehingga ketika kalut Asia, kalut Firaun, akhirnya mereka tak sedar diri, rupanya mereka telah membantu perancangan Allah. Firaun telah berada dalam perancangan Allah, di mana bayi ini akan kembali kepada bondanya melalui tangan Firaun sendiri. Akhirnya Firaun dan Asia tidak menyadari mereka telah menggembirakan hati ibunya tadi yang kehilangan anaknya tadi. Dan akhirnya Musa alaihi salam hidup dengan bondanya dalam istana Firaun, membesar dengan education yang begitu rapi dan teliti, karena Musa dibesarkan bukan sebagai seorang hamba, tetapi sebagai anak angkat. Yusuf membesar sebagai pekerja, Musa membesar sebagai anak angkat. Jadi dia mendapat banyak kelebihan. Direngkaskan bila umurnya 30, dia membesar sebagai seorang bakal orang besar kerajaan Firaun, tetapi beliau kekal beriman kepada Allah dan ajaran Nabi Musa, ajaran tauhid. Tapi beliau menyembunyikan keimanan tersebut. Akhirnya tuan-tuan, berlaku satu musibah di mana Nabi Musa semasa menjadi orang kanan Firaun, dia telah terbabit dalam satu pergelutan. Dia melihat Bani Israel kena pukul oleh pegawai-pegawai samsing Firaun. Dia yang beruniform kaki tangan Firaun telah pergi menumbuk pegawai Firaun, dan ketika itu tak ada orang nampak, mujurlah untuk mengelakkan daripada pegawai ini terus memukul Bani Israel yang ditindas tersebut. Tetapi dia tak sangka tumbukannya untuk menghalang pegawai ini daripada terus brutal, bully, telah menyebabkan kematian pegawai tersebut. Mati tuan-tuan tumbukan Musa. Lalu bila mati Musa alaihi salam, akhirnya dicari oleh Firaun. Ya, saya ringkaskan. Akhirnya kejadian bunuh pegawai ini telah diketahui oleh Firaun. Lalu Firaun mula mengingati mimpinya dahulu akan ada seseorang akan menjatuhkan kerajaannya. Lalu beliau buru Musa sampai ke lubang cacing. Musa melarikan diri ke Madian. Di Madian beliau telah disambut oleh satu keluarga, tetapi sebenarnya beliau pergi ke Madian selepas 7 hari 7 malam tak makan, tak minum, hampir 600 km. Beliau hampir mati di tengah jalan kerana tiadanya minuman. Tetapi akhirnya beliau sampai ke tempat yang ada minuman. Beliau nak minum air Madian tersebut, tetapi beliau melihat ada 2 wanita yang memerlukan bantuan. Beliau tolong wanita ini kerana wanita ini mahu beri air kepada binatangnya. Dia tolong. Akhirnya Allah tolong dia. Bila dia tolong wanita-wanita ini, Allah tolong dia. Di mana akhirnya Allah bekalkan kepada dia kehidupan yang stabil di Madian 10 tahun. Bila dia tolong 2 wanita tadi dalam keadaan dia kebuluran, dia bukan sekadar mendapat kediaman,
oleh orang tua kepada dua wanita ini, dia juga mendapat kerjaya dan mendapat upah, dan lebih bahagia lagi beliau telah berkahwin dengan salah seorang wanita yang beliau bantu semasa sampai di Madian. Dan akhirnya 10 tahun berada di Madian, beliau nak balik ke kampung. Ya, 6 Mei balik kampung. 6 ke 9? 9 Mei balik kampung. Tetapi dalam perjalanan balik ke kampung, apa yang anda mahu tidak berlaku. Anda rindu kepada keluarga, tapi Allah berkehendak supaya tugas kamu bukan jumpa keluarga dan berhari raya, tugas kamu jumpa Firaun. So dia pergi kepada Firaun untuk bawa satu misi besar, dan Allah sebut akhirnya Musa membenam Firaun di Laut Merah. Itulah lebih kurang cerita Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Boleh? Jadi saya harap dengan gambaran ini tuan-tuan akan mula menikmati jadual yang saya letakkan di dalam buku saya, insya-Allah. Boleh? Siapa ada soalan boleh terus jumpa saya sekejap lagi, insya-Allah saya akan raikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.